Alhamdulillah, welcome back. So kita sambung sikit lagi kan, tak payah yang susah-susah pun. Okay, so kita last dekat Maktih ni kan. Okay, so saya refer dekat manual php.net ni. Okay, so saya start mula So start semula dekat php.net. Okay, dekat php.net. Okay. Okay, so saya pergi dekat documentation, view online English, and then kat bawah ni function reference. So saya ambil database extension kat sini. Okay, alright, so dalam database ada banyak, so kita pakai MySQL. Alright, nampak kan? Okay, so week 8 kita buat MySQLi ataupun MySQL improve extension. Okay, kita dah start dengan introduction, okay, overview, quick start. Kita kat sini lah, quick start guide. Okay, so jangan lupa baca ni semua, dua prosedur apa. Okay, kemudian kita pergi ke connection. So connection kita yang pertama yang inilah. Okay, so kita copy paste dalam Maktih dan index.php. So saya dah copy paste ini dan saya auto ambil yang ada port number. Okay, so nampak sini 3306 asal, so saya pakai 33068. Okay, so saya punya Docker dah set untuk Maktih 33068. Okey, untuk web 8080, untuk phpMyAdmin 8880. Okey, phpMin saya ni 8880. So kita boleh guna sama ada root. Sekejap, saya pergi ni, mana root? Okey, root password mysecret pw, ataupun kita gunakan user classic, password classic pass dan database classic model. So kita boleh tukar guna classic. Okay, classic username bukan root lagi, kita boleh tukar jadi classic. Okay, sebab ni lebih better lah daripada kita guna root kan. Copy biarlah root tu untuk semua kan. Ni khas untuk classic model, classic pass dan database sama lah, classic model. Save dan kita akan echo MySQLi host info. So dalam project Maktih index.php. So okay, index.php tak perlu tulis lah. Okay, so saya duplicate yang ini, IP yang sama, cuma port saja 8080. Alright, so port 8080. Okay, so enter. So di dalam project Maktih, sorry, /project Maktih ada kan. Kat depan tu saya tak buat apa-apa kan. Alright, so project Maktih 92168.235.131. Okay, yang bismillah pun saya dah buang rasanya. Okay, sebelum tadi saya buang ni. Okay, sebab tu dia ada forbidden, so tulis balik ya, senang. Okay, h1 bismillah h1. Yang terkejut dari forbidden, saya clear lupa okay. Ada forbidden, tak ada file, tak ada kan. Okay, so kita dah berjaya run connection. Okay, melalui TCP IP dengan IP 192.168.235.131. So IP ni berbeza dekat komputer masing-masing lain lah. Komputer saya yang ini. Okay, kita teruskan. Ini dah habis ya, kita connection berjaya. Ok,
Okay, and then next kita pergi executing statement. Okay, so kita ada baca. Ada buffer, unbuffer. Okay, ada protocol string by default. Dia akan returnkan string by default walaupun kita set sebagai int, nampak id sebagai int, so dia akan return sebagai string. Okay, so kalau nak keluarkan int sebagai integer, so kita kena gunakan option. Untuk connection tu kita tak boleh tulis macam tadi SQL kat sini. Alright, so kita akan keluar, dia akan keluar nanti integer. Right. So ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita daripada Maktih kita guna adik dia lah. Maktih ada 2 orang adik perempuan lah. Siapa kakak? Okay, let's say saya adik perempuan dia mak kejap ah. Alright, so okay, so bismillah. Okay, so Mak Usu, Mak Usu. Ada orang panggil Mak Su saja, ada panggil Mak Usu, ada panggil Mak Busu kan. Ikutlah. So yang ni Mak Usu. So kita ada 5, saya buatlah 1 sampai 5. Saya boleh buat 01.php, 02.php, tapi saya lebih suka buat folder because dalam folder saya boleh tulis index.php. Alright, index.php. Okay, so dalam projek Maksu 01 ada index.php. So saya boleh test daripada yang pertama ni, example yang pertama ni saya boleh test, copy and then paste. Jangan lupa tukar dia punya parameter dalam ni kan. Okay, senang, copy terus, copy ni sampai sini, paste. Okay, so boleh juga kalau nak buat dalam include connection, dalam connection ada benda ni, boleh, tak ada masalah, silakan. Alright, so kita pergi kepada projek siapa, Mak Usu /01, boleh. So enter. Okay, so kita tengok apa jadi. Dalam ni dia buat table test. Dia drop dulu, first dia drop and then they create table test id.int. So kita tengok dalam phpMyAdmin, username klasik kan, klasik pass. Tak mau no, copy klasik pass, type tak betul. Okay, betul. So dalam classic model dah ada table test yang baru dirunkan guna 01 Mak Usu ni. Alright, so sini dah ada table test, tapi dia drop dulu. Kalau ada dia akan drop, kalau tak ada dia teruskan create table test. Ada satu saja attribute dia, id integer. Right, so sini ada test and then structure dia ada id int, betul. Okay, so let's say kata kita nak drop saja, dah ada kan, dah ada, kita nak drop, saya komenkan untuk create, save. Okay, so saya run balik ni, so tekan enter je ataupun tekan refresh, so dia akan laksanakan perintah kawalan, bukan perintah kawalan, perintah daripada index.php ni. Okay,
dia akan laksanakan query drop table if exist. Kan tadi ada, sekarang refresh, tada, dah tak ada. So klik dalam ni, exit model, dah tak ada test. Faham kan? Ok, so dah tak ada. Kemudian kita nak create. Ok, kita buat yang ni pula. Ini saja, maksudnya dia tadi drop kan, sekarang kita create. Ok, save. Kena buka ini dulu. Refresh, reload, and then yang ni pun reload. Tada, ada. Ok, so katakanlah saya masukkan data, insert lah. Ok, so saya masukkan data 20 dengan 20 1, and then tekan go. Jangan ignore, go. Saya dah masukkan data 20 dengan 20 21. Saya browse, so ada data dah 20 21. ok, dalam test ada 20 21. ok, so saya nak drop dan create balik. So kita buat balik yang dua-dua ni kan. Mula-mula saya bagi arahan query drop table if exist, dah ada kan, so dia akan drop. ok, and then dia akan create baru. Dalam yang baru ni tak adalah data kan. ok, so save, macam reset lah kan. ok, sini tekan enter ataupun refresh, so yang ni akan hilang. So dia akan drop test dan dia akan create baru. ok, so ada lagi, so tekan sini kot. Tak ada lah. Yang tadi tu cache jangan tertipu. So semula tak ada lah, nampak tak ada lah, walaupun tadi dah masuk sebab kita dah drop. Senang je. ok, browse, tak ada. Boleh sangat lah kan. ok, so pergi yang kedua. ok, navigation through buffer result. So kita akan tengok buffer result dia dulu. Try yang ni dulu, copy. ok, nak usul, saya pergi new directory. ok, 02 pula macam tadi. Dalam 02 ni saya create index.php. so saya rasa ni lagi mudah. ok, paste. alright, so jangan lupa ini copy. Kalau kata include tu, semua benda kena include kat sini lah. Kita boleh share sebenarnya. ok, so kali ni dia akan drop table, create table, insert ID. Kita akan gunakan command insert into test. Ini value 1 2 3. Tadi saya buat manual 20 20 21 kan. So yang ni letak value 1 2 3. So dia akan keluarkan result. ok, select ID and then keluarkan result dalam bentuk macam ni, reverse order dan secara normal 1 2 3 lah. Jadi boleh reverse kan, terbalikkan, nampak. ok, panjang kan. ok, so save. Dalam mana tadi? Mak usul 02. Mak usul 02, enter. ok, reverse order 3 2 1, nampak. Set order 1 2 3. Cantik sikit kita slash n ni dia tak hidup kan. Saya punya ni tak hidup. Alright, kita gantikan dengan BR. Ctrl V. Cara. ok, so apa yang dia sebenarnya, dia drop, lepas tu create baru dan letak 1 2 3. So kalau tengok sini, refresh, so dalam test ada
1, 2, 3. Okey, so laju-laju kita pergi yang seterusnya, navigation through buffer. Okey, navigation through buffer. Alright, so yang ini saya copy lah. Okey, 02. Lama tak pakai command line kan. Ni buat apa? Ni nampak bila kita buat kerja, dia bagi tahu kat sini. Nampak? Dia type apa tadi kan? Kita create ke mak usul 02, nampak dia ada. Kan? Right? Yang ini tadi saya buat, nak tengok dia punya proses dalam Docker. Okay, so kita pergi ls cd week 8, ls cd php, ls cd html, ls ada project, cd project, ls ada mak usul, cd mak usul. Ok, 02 saya copy jadi cp-r0203. ok, so sekarang saya dah ada 03, refresh sebiji macam 02. okay, tapi kali ni saya nak buang yang ini semua, delete. ok, so saya gantikan dengan yang ini. PHP saya tinggalkan lah. So, saya tak buat, tak drop table dan tak create balik kan. Saya nak pakai saja daripada yang tadi. So saya nak query baru. ok, so dapat tak? ok, dapat tak result? ok, ni 03. alright, 03. Dapat, nampak? Dapat. ok, dapat. So that is from daripada unbuffered result. ok, so keempat ni, text protocol return string by default. So bila kita buat yang ini, walaupun kita set dah ID sama dengan integer adalah integer, so bila kita display tag dia tetap tunjukkan string. Nampak sini result dia beritahu string. Satu ni string, padahal satu ni adalah integer. So kita buat dulu, copy mak usul 03, 04. 04. ok, kecil tak apa kan, faham dah kan saya buat apa kan. index.php paste, copy paste, copy and then paste. ok, 04. ok, nampak dia keluarkan ID. Satu adalah string dan label adalah string. ok, so ini kalau kita guna cara ini, new MySQLi, nama host, user, password and database, dan bila kita query apa semua, bila kita dapatkan tag dia akan tunjukkan string. ok, and last saya nak tunjuk, kita tak masukkan parameter tadi dalam MySQLi, tapi kita masukkan ke dalam option. ok, so kita MySQLi, new MySQLi kosong saja, tak ada apa, and then kita pilih option. ok, MySQLi option int and fruit native nama dia. ok, satu, parameter kedua satu, and then kita guna MySQLi real connect. Connection kita kat sini, dan kita laksanakan macam tadi juga, and then kita tengok get tag dia sepatutnya akan dapat integer. ok, copy ni last kan, 05.
Okay, next, new index.php, paste. Okay, kat sini copy. Okay, buat kat sini. Salah. Bukan buat kat sini, letak dalam real connect, real underscore connect. Okay, bila kita paste, kita tengok dia punya type dia untuk ID usul 05, enter. So akan dapat integer. Beza dengan yang 4, dia adalah string. So yang guna option ni int dengan float native, so kita akan dapat integer. Okay, so yang penting baca dan fahamkan dalam documentation ni. So kita jumpa lagi dalam video seterusnya untuk prepared statement dan seterusnya bagai. Alright, so selamat mencuba.